Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni saya ke udara bersama seorang anak muda, seorang usahawan muda yang meniaga nasi lemak. Yep. Meniaga nasi lemak di mana? Medan Selera. Medan Selera 222. di Jalan 222. Oh, tempat yang nasi lemak tiap-tiap malam tu? Yap, yang ramai. Oh, okey. So tempat tu semua you punya ni? Bukan semua. Dia kira Salah satu daripada salah gerai satu tu. daripada gerai tu. Berapa lama dah berniaga di situ? Saya berniaga dekat 30 tahun, 31 tahun. 30 tahun tuan-tuan, 30 tahun dah berada di situ. Selama hari ini tidak ada masalah. Tak ada masalah. Sekarang baru dapat masalah. Akibat daripada kerenah birokrasi pihak berkuasa tempatan. Dan hari ini kita nak terjah MBPJ, Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Majlis Bandaraya Petaling Jaya yang hari ini telah memberikan pelbagai syarat-syarat yang semakin menyusahkan peniaga-peniaga yang berniaga di gerai Jalan 222. Yep. Saudara nama siapa? Saya Rizal. Rizal adalah seorang usahawan yang menjual nasi lemak di Jalan 222. Jadi hari ini kita nak dengar sedikit rintihan saudara Rizal, bagaimana dia berhadapan dengan kesukaran selain daripada masalah PKP yang dialami oleh beliau. Beliau juga mempunyai masalah kerana birokrasi. Mula-mula tak boleh nak ada sebarang pekerja asing. Walaupun pekerja asing ada permit pun tak boleh. Dan yang kedua, mereka mengenakan syarat tuan punya gerai mesti berada di gerai. Walaupun ibu kepada saudara Rizal ni baru saja kena stroke. Berapa bulan dah kena stroke? Bulan 1. Bulan 1 kena stroke. Dah tentulah orang yang baru kena stroke ni tuan-tuan belum pulih seperti sedia kala. Tangan dah boleh gerak. Alhamdulillah dia dah pelan boleh jalan. Pelan-pelan boleh jalan. Maknanya belum pulih sepenuhnya. Salah satu syarat wajib yang dikenakan oleh MBPJ ialah ibu beliau, tuan kedai mesti berada di kedai tersebut. Barulah kedainya dibenarkan beroperasi. Sahabat kita ada sana pun tak boleh. Bapak pun ada sana pun tak boleh juga. Tak boleh. Jadi ini satu benda yang saya rasa tidak masuk akal dan lebih menyusahkan di kala rakyat hari ini. Rata-rata jualan nasi lemak ni saya rasa kalau sebelum bulan 3 tu okey lagi. Alhamdulillah okey. Selepas PKP ni, kalau dulu sebelum bulan 3 berapa? Kalau dulu sebelum bulan 3 anggaran lah, kalau kita kata dulu kita boleh dapat 100. Sejak PKP ni kita hanya dapat RM30 saja. Maksud dia punya penurunan tu sampai 70%. So kalau RM30 macam nak bayar gaji pekerja, kos makanan pun tak cover kan? Kita terpaksa bincang dengan pekerja untuk kurangkan. Macam sebelum ni ada satu pekerja saya yang gaji 70. Saya hanya bagi 40. Itu pun 40. Dia orang adalah yang tapi jualan 30. Sebab kalau ini yang ramai orang tak tahu kan. Orang tengok orang ramai kan. Kita tak boleh nak buang diorang macam tu. Betul, nanti andai kata meniaga tu naik balik, kita nak cari orang memang susah. Susah. Jadi mungkin saudara Rizal di kesempatan yang kita ada malam ni, sebelum kita buat live berhubung dengan isu-isu politik, mungkin saudara Rizal boleh cerita sikit apa yang berlaku, masalah yang saudara alami ketika di gerai tu. Silakan, dekat sikit dengan mic. Pada awal bulan 8, MPBJ ada bagi arahan supaya kalau boleh owner mesti ada kat situ. Kalau owner tak ada, memang kita akan jadi masalah. Dia boleh jadi tarik lesen dan ada kedai yang kena macam tu. So dia keluarkan arahan lagi sekali, pekerja asing walaupun ada permit tidak dibenarkan. Tak boleh langsung? Tak boleh. So apa tujuannya dia orang bagi permit pada pekerja asing? Dah lah bayar mahal kan? Lepas tu tak boleh guna pekerja asing. Jadi mana datang logik ni? Ada minta tak surat daripada MBPJ ni? Macam mana dia orang boleh overrule keputusan Kerajaan Persekutuan? Kerajaan Persekutuan mengatakan bahawa apabila kita nak ambil pekerja ni mesti ada permit. Tapi kalau dah ada permit, macam mana pula MBPJ
yang di bawah Kerajaan Negeri Selangor, Negeri Pakatan Harapan, boleh overrule keputusan Kerajaan Persekutuan. Dia memang dia boleh kata arahan dia sendiri. Dia buat sendiri. Dia ada bagi surat ke apa, tak ada? Tak ada. Tak ada. Memang Cuma dia apa tindakan yang dia buat bagi mereka yang masih lagi ada dia hantar orang dan pekerja dia akan datang ke setiap satu kedai ni akan bagi tahu yang tahap tarikh macam ni dah tak boleh pakai pekerja asing, tak boleh ada macam ni, mesti nak kena owner ada. Bila tak boleh pakai pekerja asing tu, saya nak Rizal explain pada kawan-kawan kat rumah, rata-rata kawan-kawan yang tak berniaga ni, dia tak faham. Dia tak faham betapa susahnya. Pertama sekali, kalau kita boleh dapat pun pekerja tempatan, mungkin kerja sekejap, lepas tu berhenti. Mungkin kerja sekejap, lepas tu lari. Bulan 9, daripada tengah bulan 8 sampai hujung bulan 9, orang-orang kita yang bekerja, saya ambil dekat 11-12 orang. Kerja saya 2. Cakap kat sini, cakap kat mic. So ada yang dia kerja 2 hari, lepas tu tak boleh datang, mak sakit, dia tukarkan panggil kawan dia. Nasib baik dia baik. Tapi benda tu berulang. Kerja 2 hari berhenti, lepas tu tak boleh nak kerja. Apa agak-agak punca kawan-kawan kita yang rakyat tempatan ni? Susah sangat nak disiplin kerja. Sebab saya rasa memang mereka ada banyak pilihan. Dia ada banyak, mungkin banyak ada peluang, banyak pilihan. Dan lagi satu, bayaran. Kita tak boleh nak, dalam keadaan PKP ni kita tak boleh nak bagi bayaran tinggi. So dia jadi demand dekat sebab situ. ada industri yang tak terjejas. Betul. Malah ada industri yang buat duit gila-gila. Yep. Contohnya industri buat sarung tangan ke, industri buat mas ke, pasar raya ke, farmasi pun boleh tahan juga kan. Betul. Tapi kalau industri-industri macam makanan, hari ni dah jadi satu trend semua orang nak jadi usahawan makanan. Yep. Kan? Tu satu pendapat juga saya yang saya nampak, sebab bila semua orang dia akan jadi lagi banyak peniaga daripada pembeli. Kan? Bila semua orang nak jual, siapa nak beli? Dia jadi lagi banyak peniaga, pembeli lain kurang. Macam Napi tu kan, dia 3 jam niaga dia 400 cucuk dia jual. Jadi apa harapan kamu nak apa? Tak, ini sahabat kita ni, dia minta supaya lenient sikit lah buat undang-undang tu biar masuk akal. Masalah ni disebabkan mak dia tak ada. Mak dia baru paralyzed, baru lumpuh. Takkan mak dia nak kena ada kat kedai, baru kedai tu boleh buat operasi. Syarat tu kalau boleh. So apa jadi? Bila mak tak ada di sana, apa jadi pada kedai tu? Dia jadi masalah sebab apa? Dia minta. Sekarang ni apa dah jadi? Kena beritahu dia. Kena palang. Dia palang. Faham tak palang? Kedai saya kena cuba tunjuk pada orang ni tak faham palang ni. 25 tunjuk gambar tadi. Tunjuk gambar 25 hari bulan 11 dia ambil tindakan dan dia palang kedai saya. Dia palang tu maknanya kan kedai tu ada shutter kan? Shutter tu, kedai tu dia melintang, dia tape dia pangkah. Macam filem Kasim Baba. Okey. Salah pangkah. Salah pangkah kan? Ni akibat salah pangkah lah ni. Dia pangkahnya kedai. Akibat daripada dia pangkah kedai tu, mereka tak boleh berniaga. Ni rupa. Rupa bila kedai kena pangkah dengan Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Susah sikit. Nampak tuan-tuan? Ni rupa kedai-kedai yang telah pun dipangkah. Dia tak boleh tegak-tegak macam ni. Dia tak boleh tegak macam ni. Dia ni rupa kedai dipangkah. Nampak dua kedai kelihatan telah pun dipangkah. Saudara, zaman PKP ni dah lah cari makan susah. Dah lah customer semua takut nak keluar kerana ada PKP, lepas tu PKPB. Ni sekarang ni dah buka. Meniaga pun terhad. Saya meniaga pukul selalunya lah sebelum ni 5 petang sampai 4 pagi, 5 pagi. Tapi apabila PKP ni dia bagi kita. Betul, dulu kita orang nak lepak, kita orang makan dia memang pagi, 3 pagi. Boleh kata malam saja. Pergi kat jalan 222 tu lah. Selepas PKP ni mulanya saya buka pagi, tapi orang memang tak ramai sana. So saya start buka pukul 3. Pun kurang juga kita, sebab apa, kalau kita buka ia terlalu lama, kita kena bayar gaji lebih. So saya still buka pukul 5, pukul 10 habis. 6, 7, 8, 9, 10. So bayar gaji separuh lah.
Lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Nasib baiklah boleh bayar gaji So separuh. bila dia naikkan pukul 12 tu mungkin ada lega sikit lah. Tapi kena ingat, apabila pekerja terima gaji separuh, maka kuasa membeli dia jadi separuh. Yep. Kalau dulu katalah gaji dia 1,500. Dengan gaji 1,500 dia boleh bayar sewa motor dia. Dia boleh bayar sewa beli rumah dia. Kan? Dia boleh bayar untuk nursery anak, dia boleh bayar untuk susu anak dan sebagainya. Tapi bila gaji dah 750, mereka juga terkesan. Mereka terkesan. Dan sudah pasti kalau dulu jualan nasi lemak boleh jual 100 bungkus satu hari, jatuhlah tinggal 30 bungkus. Lebih kurang 30 sahaja. Sebab rata-rata rakyat ni, So bila dia buat lagi syarat yang menyusahkan, benda tu jadi masalah. jadi kita mengharapkan baik MBPJ janganlah buat syarat-syarat yang menyukarkan. Kita faham niat MBPJ baik. Kita nak supaya jangan sampai ada orang asing yang menjadi majikan. Betul. Kalau dia fokus bab ni, kita setuju. Tapi kalau Rizal ni dah beritahu mak dia kena stroke, mak dia tak boleh berada di kedai, Yep. maka bapak dia ambil alih ganti, Rizal anak dia ambil alih ganti, takkanlah tak boleh berniaga juga. Jadi biarlah undang-undang itu masuk akal. Kita dah tengah susah. Bila kita tengah susah ni, sama-samalah kita ringankan beban sesama kita. Yep. Jangan tambah beban dengan undang-undang yang tak masuk akal ni. Undang-undang yang menyusahkan macam undang-undang pekerja yang asing. menyusahkan. Rizal ni antara, kena faham tuan-tuan, orang yang ada masalah dekat Malaysia ni terlalu ramai. Tetapi yang berani tampil menceritakan masalah dia ni tak ramai. Jadi Rizal ni antara orang yang saya boleh kata wakil kepada penjaja-penjaja yang meniaga daerah PJ. Yep. Jadi kita mintalah abang-abang MBPJ tu kan, contohilah DBKL. DBKL alhamdulillah sekarang ni mereka lebih lenient. Betul. Nak pacak apa, berniaga kat mana pun mereka bagi peluang untuk berniaga. Sebab apa hari ni ramai yang meminta supaya mereka diberi peluang untuk mencari pendapatan tambahan. Betul. Kalau ada yang ada fixed income tapi tak cukup, mereka akan pergi cari side income, kan? Tapi ada setengah-setengah pula, contoh macam KWSP. Dia kata disebabkan dia ada side income, maka dia tidak layak untuk memohon bantuan daripada KWSP untuk keluarkan duit KWSP. Yang ni yang saya kadang-kadang rasa macam nak kalau kita keras sikit tak tu boleh orang marah. KWSP tu duit kita. Kita nak keluarkan tak boleh. KWSP ni duit kita tuan-tuan. Kan? Tapi bila dengar kenyataan daripada CEO KWSP ni, dia kata kalau dia ada buat side income, dia ada kemampuan lebih, tak perlulah dia keluarkan duit daripada duit KWSP. Ni bukan duit bapak hang. Bukan duit abah kau. Tahu? Ni duit kami. Kalaulah orang tu pendapatan dia cukup, dia tak adalah buat kerja part time. Kena faham ni. Kenapa orang buat kerja part time? Orang buat kerja part time kerana pendapatan asasi dia tidak mencukupi. So nak melengkapkan dia ni, daripada orang duk kata orang kita ni mentaliti dia mengharapkan subsidi, maka inisiatif yang diambil oleh mereka-mereka yang ada pekerjaan full time, dia menceburi bisnes part time. Online business ke, jual burger ke, jual nasi lemak RM1 tu. 1.6. RM1.60. Jual nasi lemak RM1.60 ke, kan? So ini dia punya usaha untuk menambah pendapatan supaya cukup untuk dia hantar anak ke universiti, supaya cukup. Jangan duk ingat orang buat side income ni semata-mata nak membeli baju mewah, nak beli kasut mewah. Bukan semua orang macam tu. Kena faham. Ada orang yang dia betul-betul minat, mentaliti dia meniaga. So dia meniaga ni untuk dia hidup selesa. Tapi ada setengah orang dia dah letih. Ni saya nak beritahu setengah-setengah. Ada contohnya macam baru-baru ni
kita dengan seorang wanita, dia jadi tea lady bancote je kerja dia dekat bar council. Habis dia kerja bancote, dia terpaksa bawa Grab Untuk cari pendapatan untuk lebih. cari pendapatan tambahan untuk cover. Sebab dia nak kena bayar potongan angkasa dekat 900. Dia nak kena bayar hutang dengan Agrobank. Yep. Dia kena bayar sewa rumah, dia nak kena bayar itu, nak kena bayar ini. Anak pula bila PKP kan, anak tak boleh pergi sekolah. Tak boleh pergi sekolah ni bukan tak ada kos tambahan tau. Dia ada kos tambahan. Bermasalah juga. Dia kena beli handphone untuk anak dia. Dia kata dia tak boleh beli handphone yang mahal. Dia beli handphone yang paling cikai second hand. Kan? Tapi dah ada handphone pun nak kena bayar juga data tu. Ya, betul. Bukan semua orang senang. Jadi orang susah ni dia kena bayar data untuk anak ni. So lagi kita buat PKP ni, lagi banyak sebenarnya kos Lagi yang terpaksa ditanggung. Kan? Ada setengah-setengah tu mereka memang kerja gaji dia tak kena potong. Memang gaji tak kena potong. Tetapi dulu dia boleh pergi kerja, dia boleh hantar anak dia ke nursery. Tapi sekarang nursery diarahkan tutup. So, Bila mak nursery bapak diarahkan tutup, mak bapak ni boleh ke bawa anak-anak pergi ke kerja? Oi Bidin. Kan? Nak cakap dengan Joe Biden ni, bukan aku cakap dengan Muhyiddin, tapi aku cakap dengan Joe Biden. Nak kena beritahu anak tak boleh bawa pergi kerja. Kalau bawa anak pergi kerja, nanti majikan marah. Betul tak? Jadi apa dia orang kena buat? Dia orang kena bagi kepada kawan-kawan ke mereka yang tak ada tauliah ni jaga. Dan it's not a small amount of money. 3 orang anak 850 hingga 900 ringgit satu bulan. Sekarang pun kalau satu orang anak, kalau kita hantar kat orang, 450. Satu orang anak. Ni lagi banyak. Yang saya letak tu RM900 tu baru 300 orang, 300 ringgit satu orang anak. Tuan-tuan Sebab Dan zaman kena dulu, ingat zaman dulu pun dah 300, takkan zaman sekarang. Anak ni walaupun diletak di apa dipanggil pusat penjagaan anak, pengasuh, tapi disebabkan dia sudah pun enroll ke tadika, dia tetap kena bayar juga tadika walaupun PKP. Kalau tak bayar tadika ni, macam mana tadika tu nak bayar sewa? Ni benda-benda yang Biden tak fikir. Joe Biden lah, bukan Muhyiddin kan. Benda ni patut difikirkan. Saya anak kena bayar. Kena bayar Kena bayar juga. Dua-dua kena. Dia punya taska tu saya kena bayar. Taska kena bayar, lepas tu pengasuh pun kena bayar juga. Betul. Seksa babe. Tak tahulah, ni akibat daripada satu Malaysia 2020 semua stay at home. Okey, Rizal, tadi setelah dipalang tu, jadi dia punya maksudnya dia tarik lesen terus ke atau kena bayar compound ke apa? Tu selepas dia palang pada 25 bulan 11. Kita pun persatuan kita tu adalah pergi besoknya berjumpa untuk dapat apa-apa jawapan. Tapi dia tak ada bagi jawapan, dia cuma cakap tunggu lagi 2 minggu. Dia kata. Tapi bila dah 2 minggu pun tak ada cakap apa-apa lagi benda tu. Kita tak tahu benda tu dia. Tapi 2 minggu ni bila dia tutup kedai kena bayar sewa tak? Sewa tetaplah. Tengok mana masuk akal. Sewa bayar pada siapa? Sewa MBPJ. Sewa bayar kepada MBPJ. Kau tutup kedai, orang tak boleh berniaga, pendapatan hilang, tapi tetap kena bayar sewa. Cubalah fikir. Kita ni sama-sama manusia, tak kira Melayu ke India ke Cina. Bila time COVID ni, semua orang terasa. Tapi tindakan yang kita nampak tu, dia mungkin akan tarik lesen. Sebab itu memang sentiasa dia bercakap, kalau andai kata langgar undang-undang macam ni macam tu, dia akan tarik lesen. Dia tak kena denda ke compound? Tak ada. Kalau compound, dia akan bagi saman ke apa. Ni tak ada. So Cuba dia terus bayangkan, palang saja. Cuba bayangkan. Sahabat kita ni 30 tahun, 31 tahun pengalaman handle gerai. Dia tahu macam mana nak cari pekerja. Dia ada network yang baik yang dia kumpul selama 31 tahun untuk memastikan bahawa dia punya restoran ataupun dia punya gerai sentiasa beroperasi dan tidak tutup
apabila ketandusan pekerja dan sebagainya. Cuba bayangkan jika lesen dia ni ditarik. Jika lesen dia ditarik, maka orang baru akan masuk. Orang baru yang tidak ada pengalaman. Tidak ada pengalaman. Tidak ada network dalam macam mana nak cari tukang masak, macam mana nak cari tukang buat air, macam mana nak cari tukang cleaner dan sebagainya. Maka mereka akan start all over again. Dan bila dia start all over again, dia akan faham, dia baru nak faham bahawa kalau employ pekerja tempatan, kadang-kadang kerja 2-3 hari hilang. Ini kerajaan yang lama dulu, kerajaan Barisan Nasional pun, mereka dulu pernah pun satu kali bila mana orang mempertikaikan tentang terlalu ramai orang Bangladesh di Malaysia. Saya ingat lagi Datuk Seri Zahid pernah. Tapi bagi saya, zaman BN, bukan saya nak angkat, tapi tak banyak susah macam ni. Maksudnya dia tak ada, kalau andai kata dia nak buat satu-satu tindakan, bila kita bersuara, dia akan fikir panjang. Dia ada budi bicara. Dia ada yang budi paling bicara, penting sekali ialah ada budi bicara. Macam contoh macam tadi saya cakap kan. Bila Datuk Zahid dikritik kerana dia terlalu banyak kebanjiran pekerja asing, dia stop. Dia stop kemasukan pekerja asing. Apa akibat dia? Bila dia stop kemasukan pekerja asing, kita tengok construction site banyak yang tutup sebab nak cari pekerja. Orang Malaysia tak nak kerja di 3 area ni. Dirty, dangerous, difficult. Kerja susah, kerja kotor dan kerja yang berbahaya. Orang Malaysia pilih ni yang terakhir. Kalau dah betul-betul terdesak, kita punya ekonomi ketika itu masih baik. Jadi mereka, ini pilihan terakhir mereka. Jadi bila tak ada pekerja asing ni, construction site tutup, kilang-kilang pun banyak yang tutup. Dan akhirnya terpaksa juga buka balik untuk bawa masuk pekerja daripada asing. Jadi pengalaman-pengalaman ini sepatutnya mendewasakan mereka yang menjadi penguasa, sama ada pemerintah di peringkat pusat, pemerintah di peringkat negeri, termasuklah pihak berkuasa tempatan. Bukan senang. Jadi kalau terminate lesen dia, lesen Rizal yang ada 30 tahun experience ni, pertama, mana dia nak cek makan? Mana dia nak cek makan? Satu. Kedua, kena ingat, kalau bagi orang baru pun, kalau orang lama yang ada pengalaman, ada network pun, tak boleh nak penuhi apa yang kamu mahukan. Sebab permintaan kamu cukup luar biasa. Sampai kan dipaksanya juga orang yang ada kena heart attack ni pun diminta dia untuk nak kena ada owner ada di situ. Tak masuk akal. Jadi apa jaminan bahawa selepas ni ganti orang baru, orang tu boleh ikut? No way. No way. Adalah mungkin chances 20-30%. Tetapi kalau orang yang ada pengalaman pun tak boleh memenuhi sepenuhnya kehendak kita, belum tentu orang baru boleh. Jadi ada apa lagi nak tambah, Rizal? Saya tak ada apa, cuma itu. Apa yang kamu nak mohon sekarang ni? Rizal ada cara dengan KWSP? Saya tak ada KWSP. Tak ada lah. Saya memang tak ada KWSP. Cuma itu je lah. Saya harap janganlah pihak kuasa ni kejam sangat. Kalau boleh lebih kurang lah, kan? Kalau macam kita berniaga, benda tu kalau macam lesen ke apa ke semua kan, kalau benda tu boleh nego lah. Janganlah sampai tahap bila jadi masalah dia terus palang macam ni. Saya dah 2 minggu saya tak berniaga. So sumber tu tak ada anak? Ada anak, Rizal? Saya ada anak. Berapa orang anak? 2 orang anak. Cuba bayangkan macam mana Rizal nak susukan anak dia, macam mana Rizal nak sekolah. Anak dah sekolah? Anak tadika. Nak sekolahkan anak dia. Cubalah kita saya lagi sesama manusia ni. Dengan mak saya sakit, so saya kena tanggung dia punya perubatan apa semua kan. Saya tak ada minta bantuan untuk apa-apa, cuma janganlah. BPN dapat tak? Tak dapat. Tak dapat. Memang adalah bapak saya tak bagi mohon. Tak bagi sebab mohon. Kita boleh cari usaha lagi. Nampak tuan-tuan. Dia tak bukan bagi. semua orang ada attitude macam ni. Setengah orang dia ada kemampuan pun. Memang dia mohon juga BPN ni. Akhirnya hak orang lain dia ambil kan. Orang yang betul-betul susah tak dapat BPN ni. Tapi alhamdulillah lah, Rizal ni antara orang yang ada prinsip
Dia nak cari duit di atas usaha dia sendiri. Tidak mengharapkan, tidak ada mentaliti subsidi. Tetapi janganlah disukarkan mereka mencari makan. Minta abang-abang MBPJ jangan marah. Jangan jadi macam bar council. Bila kita tanya, saya cuma tanya dengan Puan Fifi tu hari, dia kerja apa? Takkanlah di live orang kenal dia. Betul tak? Kawan-kawan dia tentu kenal dia. Dia beritahu saya cuma tea lady di bar council. Takkan kerana atas dasar tu HR panggil dia, dengar cerita CEO bar council pun nak panggil, tak tahulah. Dia dah 2 hari tak contact saya. Saya tak tahu apa jadi pada dia. Come on, be reasonable. People are really suffering now. People are really struggling. Jangan dipersukarkan lagi kehidupan mereka. Jadi Rizal, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah minum dulu. Saya nak cerita pasal politik pula hari ni. Okey, baik. Okey, terima kasih. Terima kasih.